Okey, jadi kita akan sambung dengan persamaan linear satu pemboleh ubah. Ni cikgu nak awak kenal. Kalau dia kata persamaan linear satu pemboleh ubah, maksudnya dia ada satu saja huruf nampak dalam ni. Huruf yang terlibat adalah Y saja. Hak ni B. Hak ni C. Bermaksud tiga-tiga ni adalah persamaan linear satu pemboleh ubah. Okey. Okey, kalau dua pemboleh ubah, tengok ni, bawah ni. Dia melibatkan dua pemboleh ubah yang berbeza. Ni Y dengan Z. Bermaksud dia melibatkan dua pemboleh ubah. Kalau ni B dengan A. Ni Y dengan B. Maksudnya ni adalah persamaan linear dua pemboleh ubah dah. Okey, ni kita masuk tadi. Okay, ada dia kata untuk membentuk persamaan linear. Okey, tengok dah. Untuk membentuk persamaan linear. Okey, nampak. Okey, dia contoh ni dia bagi satu ayat. Dia kata Ali membeli X gula. Maksudnya kita tak tahu berapa gula tu dan Y biskut. Okey, berapakah jumlah Ali membeli? So kalau contoh kita tulis sini 2 supit gula dengan 3 supit biskut. Kita tahulah tak 2 tambah 3 tak jumlah Ali membeli. So sekarang ni kita tak tahu, kita tulis je lah X tambah Y. Tu je sebenarnya jawapan dia. Sebab dia kata tuliskan rumus persamaan linear tu. Maksudnya dia nak tahu kita faham tak macam mana nak membentuk persamaan linear tu. Maksudnya dia kata Ali membeli X gula dan Y biskut. Maksudnya kita ambil je lah X tu. Sebab dia tanya berapakah jumlah. Jumlah kan tambah kan. So X tambah Y. Jadilah jawapan dia X tambah Y. Okey, faham? Tu cara untuk membentuk persamaan linear. Okey, sekarang ni kita nak selesaikan persamaan. Okey, selesaikan persamaan ni maksudnya kita nak macam tak ni. Okey, kalau dia selesaikan persamaan maksudnya dia nak tahu nilai X ni berapa dah. So kita buatlah macam tadi X. Okey, sama dengan 3 ni kita buat turun. Okey, kita nak tahu X saja jadi 10 ni tak ada di sini. 10 ni kena pergi sebelah sana. So dia tolak pergi sebelah sana jadi tambah. So X tambah 10. Okey, lepas tu X tambah 10, 3 tambah 10 jadi 13. So X sama dengan 13. Okey, soalan kedua dia adalah dia bagi part X tolak 1 sama dengan 7. Okey, part X ni ingat cikgu kata balik dia asal daripada dia darat lah ke. Part darat X jadi part X. Okey, so sekarang kita nak cari X saja, kita tak part X. So kita pindahkan dulu hak mana tak berkenaan kita pindah ke kanan. Okey, so tengok dah. Negatif 1 dah tolak 1 pergi sebelah sana jadi tambah 1. So part X sama dengan 7 tambah 1. Okey, tapi tak selesai lagi sebab ni part X. Okey. Okey, so 7 tambah 1 sama dengan 8. So part X. Part X ni cikgu ayat tadi kan. Dia asal dari part darat X. Okey, so bila sebelah ni dia operasi dia darat. Kalau dia nak pergi sebelah sana kena bahagi. So kita akan buat ni 8 bahagi 4. Okey, 8 bahagi 4. Kecilkan dia 41, 8, 2. Dapatlah maksudnya dalam kalau kena kalkulator awak tekan je 8 bahagi 4 awak akan dapat jawapan 2. So X sama dengan 2 dah. Okey, macam tu je sebenarnya persamaan linear ni. Maksudnya dia persamaan linear ni sebenarnya dia ada sama dengan dah. Kita tengok kalau ketaksamaan dia tak ada sama dengan sebab dia tak sama maksud dia. Persamaan ni dia sama dengan. Tu je beza sebenarnya. Persamaan linear dengan ketaksamaan linear. Okey, kelas kita akan masuk ketaksamaan linear. Okey, dalam ketaksamaan linear ni dia tak guna sama dengan tak macam yang tadi kita belajar kan. Banyak yang ada ni kan macam ada sama dengan semua, ada sama dengan ni persamaan linear. Tapi bila masuk ketaksamaan linear dia tak guna sama dengan. Dia akan melibatkan simbol ni. Ni awak pernah tengok tak lebih besar, lebih kecil. Hak ni lebih besar daripada atau sama, hak ni lebih kecil daripada atau sama. Okey, ada lagi tak hak keliru? Hak mana yang lebih besar, lebih kecil? Okey, jadi cikgu akan tunjuk cara awak nak tahu lebih besar, lebih kecil. Senang je awak macam ni. Okey, contoh awak buat gini kan. Kalau dia simbol macam ni awak nak tahu, awak sambung je titik sini. Sambung garis. So nampak B, maksudnya dia lebih besar. Kalau contoh macam ni, kita sambung depan ni. Kita pun sambung sini, jadi K, maksudnya lebih kecil. Macam ni kita sambung depan ni, so dia lebih besar. Kalau ni sambung depan ni, K, lebih kecil.
Tapi perbezaan dia kalau ada bawah ni pula ni, maksudnya dia lebih besar daripada atau sama. Okey, contoh macam lebih besar daripada ni. Contoh 4 lebih besar daripada 5. 4 lebih besar daripada 3. Okey, ni 3 lebih kecil daripada 2. Kalau hak ni maksudnya macam gini. Dalam contohlah. Okey, nak 5 tu lebih besar daripada. Okey, maksudnya macam gini. Contohlah kan. Okey, contoh cikgu bagi sini. Okey. Contoh 1, 2, 3, 4 dah. Lebih besar ni tak? Contohnya lebih besar kan, maksudnya kita pun buat macam ni. Contohnya macam contoh 1 bukan 1, 5 dah. 5 lebih besar atau sama dengan 6. Contoh tak? Okey, so 5, 6. Maksudnya kalau contoh 5 lebih besar pada 5 lebih besar terbalik silap. Sorry. Contohlah 7 lebih besar daripada 5. Okey, 7 lebih besar daripada 5. Okey, so 7 ni jadi lebih besar tak? Tapi kalau contoh 7 lebih besar daripada 5 saja, maksudnya kita 5 ni tak termasuk. Tapi kalau lebih besar daripada 5 atau sama, maksudnya 5 ni termasuk juga. Faham tak? Maksudnya dia termasuk juga 5. Tapi kalau kita buat 7 lebih besar daripada 5, maksudnya 5 ni tak termasuk. Jadi 9 dengan 7 lah. Faham? Okey, saya lagi cikgu nak terangkan. Nampak dah. Kalau lebih besar saja, lebih besar daripada, nampak bulat dia macam tak tertutup kan? Bulat dia tu bulat bulat maksudnya ada tak tertutup penuh. Macam ni tertutup, bulat dia penuh tak? Maksudnya jadi hitam lah kan? Okey, so kena ingat dah, kalau lebih besar, kita ingat arrow dia ke sana sebab dia lebih besar ni, kita tengok muncul dia ke sana, so arrow dia ke sana. Kalau lebih kecil, arrow dia ni muncul sini, so arrow dia mai belah ni tapi bulat dia tak penuh. Okey, kalau lebih besar daripada atau sama, dia sama juga pergi sebelah kanan dia punya arrow tapi dia punya bulat penuh. Okey, so kalau lebih kecil daripada atau sama, dia mai ke sebelah sini tapi bulat dia tu penuh. Okey, cikgu tunjuk contoh soalan dia dah. Okey, contoh cikgu kata X ni nilai dia lebih besar daripada 5. So kita nak tahu X ni berapa dia lebih daripada 5. So ingat, tadi cikgu kata kalau lebih kan sebelah kanan arrow dia, awak pun letak atas 5 ni. Okey, so dia bukan lebih besar atau sama kan, dia lebih besar saja. So bulat dia tak penuh. Lepas tu tarik je ni ke kanan sampai nombor 11. Awak kena buat ni. Lepas tu ni maksudnya kalau kita tengok gini, maksudnya X tu lebih besar daripada 5. Okey, contoh kita buat yang ni dah. Okey, kita buat satu garisan. Okey, sekarang ni kata X ni lebih kecil atau sama dengan 10 tak? So kita buat gini. Okey, kita arrow kita ingat kena sebelah sini. So kita pun letaklah 10 sini tak? Okey, 10 lebih kecil ada 10 apa? 9, 8, 7, 6, 5. Okey, last kat bawah. Kita pun letaklah hak ni dia ada sama tak? So kita kena bulat penuh. Tarik je sampai ujung ni. So jawapan dia adalah X lebih kecil daripada 10 macam ni je. Main error gitu je dah. Okey, soalan last. Selesaikan ketaksamaan linear macam tadi. Selesaikan persamaan linear tak? Okey, tengok dah, dia sama je sebenarnya. Dia bezanya ni simbol dia ni je. Sebenarnya kalau awak buat macam ni dah, X tolak 2 sama dengan ni. Dia sama je sebenarnya cara pengira. Cuma dia tukar ni. Sebab kita ketaksamaan linear dia tak sama dengan ni. So, potong balik. Kita buat X tolak 2. Buat je. Tiru je simbol dia. Lebih kecil atau sama daripada 6. Okey, lepas tu awak buat je balik. X lebih kecil atau sama 6. Hak ni bawa je sebelah sana. Sama je teknik dia. Sebab dia tolak, kita tambah. So, jadi X lebih kecil atau sama 6 tambah 2 adalah 8. Macam tu je. Boleh? Tadi sebenarnya kita belajar sama dengan tak? Ni ketaksamaan. Dia simbol dia gitu. Okey, kita pergi soalan last. Okey, 7 tolak 4X lebih besar pada 15. Okey, so awak pun biar tinggal X duk berhendak. So, negatif 4X. Okey, negatif 4X
lebih besar daripada 15. Hak ni positif pergi belah sana, negatif 7. Okey, so awak pun kira lah. Okey, awak kira 15 tolak 7 dapat berapa? 8. So tulis sini besar 8. Sini negatif 4x. Tak? Okey, ada negatif sini. Kita nak biar tinggal x saja. So kita bawa x lebih besar daripada 8. Ni 4x ni asal daripada darab ke? Cikgu ayat ke? Okey, so kita pun dia asal daripada negatif 4 darab x. Sebab tu jadi negatif 4x. So kalau kita nak bawa negatif 4 ni mari sebelah sini, kita kena bahagi. So bahagi negatif 4. Kalau awak ni awak tekan je kalkulator ni 8 bahagi dengan negatif ni, negatif negatif 4 dapatlah negatif 2. So x lebih besar daripada negatif 2. Okey, tu je. Tu je cikgu nak rungkalkan semua dalam tajuk persamaan ungkapan algebra, persamaan linear ke tak sama linear. Okey, cikgu harap awak semua boleh faham. Apa cikgu harap kalau tak faham terus je tanya cikgu. Nanti cikgu akan bagi soalan latihan. Awak buat dan hantar ke cikgu dah. Tak apa, kalau tak faham tanya cikgu. Cikgu saya tak faham ni, nak buat gan soalan ni. Nanti cikgu akan reply dah. Okey.